Jelas. Itu jelas. Kalau umpamanya ada ahli yang berhormat tidak puas hati dengan tafsiran dan keputusan saya, ada peraturan masyarakat 43. Jadi kalaupun umpamanya apa yang kita buat sekarang ini mengikut tafsiran yang berhormat Liput Timur adalah salah, maka saya berbalik kepada 99E, di mana apapun umpama keputusan yang dibuat tidak juga mengakibatkan bahwa apa yang kita buat sekarang ini menjadi tidak sah. Itu peraturan masyarakat yang telah dibuat sebelum saya pun, bukan saya yang buat. Cuma saya menginterpretasikan apa maksud peraturan masyarakat. Saya tidak melayan lagi point of order karena sudah saya dengar banyak point of order mengenai dengan soal ini. Kalau ada yang berhormat tidak puas hati dengan keputusan saya, bawa di bawah peraturan masyarakat 43. Sila yang amat berhormat. Ya, peraturan masyarakat 43. Tapi bolehkah kita bahaskan? Bolehkah ini jaminan diberi bahawa selepas 2 hari satu substantive motion dia bawa peraturan 43 yang sekarang kita mau kemukakan, bolehkah? Tentu boleh dibahaskan. Atau ini empty saja? Buat yang berhormat Liput Timur, buat usul di bawah 43, selepas itu saya akan pertimbangkan. Tidak ada janji yang berhormat. Karena sesuatu perkara yang datang di depan saya itu saya akan timbang apa usul tersebut. Kita akan buat peraturan mesyuarat, dua usul di bawah peraturan mesyuarat 43 mengenai keputusan untuk gantung yang berhormat daripada Pucung dan pun membenarkan yang amat berhormat dan pun membenarkan yang amat berhormat dan menteri untuk ada buat satu kenyataan ministeri oleh kerana salah guna peraturan mesyuarat. Pucung dia cabar speaker. Ini bukan cabar speaker, ini yang berhormat duduk dulu. Kalau saya sedang bercakap, tidak ada siapapun yang boleh berdiri. Yang ini masing-masing menegakkan peraturan masyarakat atas tafsiran masing-masing. Selepas itu meminta Tuan Yang Dipertua untuk memberi pertimbangan, tetapi sendiri itu sebelum dijemput untuk bercakap, sudah bercakap. Mana boleh saya timbang meminta peraturan masyarakat kalau sendiri yang meminta peraturan masyarakat itu untuk ditetapkan tidak juga ikut peraturan masyarakat? Terima betul. Sila yang amat berhormat. Terima betul. Point of order. Tuan Yang Dipertua, saya nak teruskan ucapan saya ni. Bagi memastikan Malaysia mengekalkan momentum. Point of order yang sama ke ataupun berbeza? Ini izin saya bercakap. Ini saya bercakap yang tentang yang betul. Point of order apa spesifik? 99A yang spesifik. Ini untuk menjaga kredibiliti dan integriti Tan Sri Yang Dipertua yang bijaksana. Sekiranya kita, Tan Sri selalu menyebut tentang konvensyen dalam Dewan Yang Mulia ini. Ada ucapan titah diraja, ada ucapan bajet, ada ucapan kajian seperpenggal. Kubang Krian, Kubang Krian. Adakah Kubang Krian tidak bersetuju dengan keputusan saya? Kalau tidak, ikut saja nanti seperti yang saya sebut tadi, buat usul. Karena apapun yang berhormat, hujah, begitu juga keputusan saya. Begini, isunya kalau Tan Sri Betul mengizinkan dengan penuh hormat yang berhormat Timbalan Menteri berucap pada hari ini, ia akan jadi satu presiden. Adakah besok ucapan titah diraja itu adalah merupakan sesuatu yang luar biasa dan saya bersetuju dengan Ipoh Timur. Jangan kita buat satu convention yang berhormat, boleh yang berhormat, ini yang akan jadi yang berhormat Kubang Krian. Dengan izin. Yang berhormat Kubang Krian, boleh duduk dulu. Saya cuma mau bercakap sekali lagi. Barangkali sayalah manusia dalam diwan ini yang manusia paling terakhir untuk menjejaskan image kursi speaker. Sebelum pun saya membuat keputusan untuk menerima ministerial statement ini, saya telah menimbangkan dengan sebaik-baik. Karena bagi saya, tugas saya pertama ialah mempertahankan kursi ini. Saya tidak tahulah dengan ahli yang berhormat, sama ada apabila berdiri dengan point of order, tujuan itu adalah ikhlas atau tidak. Masing-masinglah kita berpikir. Saya tidak mau kursi ini dan kuasa ini menggunakan kuasa dengan sewenang-wenang selain daripada apa yang saya pikir betul. Tindakan saya daripada mula pun saya memegang jawatan ini jelas kepada ahli yang berhormat. Tetapi malangnya kekacauan timbul, perkara begini timbul karena masing-masing dengan pendapat dia. Kalau masing-masing saya benarkan dengan pendapat masing-masing, kebanyakan yang ada dalam diwan ini peguam-peguam terkemuka. Terpaksa saya membuat keputusan.
Jadi kalau sesiapa yang tidak bersetuju dengan keputusan saya ini, yang berpikir bahwa ini adalah proper dan betul di bawah peraturan masyarakat, buat usul di bawah 43. Soalnya sama ada dibahas atau tidak, itu adalah soal kedua. Sila yang amat berhormat. Tan Sri Speaker. Tan Sri Dipertua. Tan Sri yang Dipertua. Dalam isu ini, Tan Sri. Standing order 14. Bagi memastikan Malaysia mengekalkan momentum. Dewan Yang Mulia ini hanya mahu satu sebab mengapa Tan Sri membenarkan 14A ini. Hanya satu sebab, Tan Sri. Sebab sudah saya kemukakan tadi bahwa ianya mengikut peraturan masyarakat. Speaker. Saya tidak nampak pun. Alih yang berhormat, duduk dulu. Batu duduk dulu, Kuala Terengganu dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Batu duduk dulu. Dulu, tugas-tugas kita alih yang berhormat dalam Dewan ini adalah untuk berbahas. Apa yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri adalah untuk kepentingan rakyat. Sesiapa yang tidak puas hati, bahas. Kan itu tugas kita untuk membahas. Jadi, kalaupun umpamanya Betul, kita belum tahu lagi. Alih yang berhormat, sebelum saya siap untuk bercakap, tidak boleh juga berdiri kena peraturan masyarakat cakap begitu. Kalau boleh, saya hujah. Apa salahnya kalau Yang Amat Berhormat demi untuk kepentingan masyarakat dia baca? Bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan kita semua di sini. Jadi apa yang nanti dihujah itu, kalau tidak betul, bantailah sehabis-habis waktu berbahas. Itu saja. Tetapi Perdana Menteri telah membuat laporan review kajian setengah penggal tu, Tan Sri. Jadi waktu nanti yang berhormat bercakap nanti dalam perbahasan, bahaslah. Perdana Menteri perlu berbahas sama seperti kami. Cuma sekarang ini yang dipertikaikan adalah kuasa saya sebagai speaker. Sudah pun saya buat keputusan. Jadi bermakna ini apabila ditentang, melengah-lengahkan lagi perbahasan kita nanti. Kan ini ditunggu-tunggu oleh yang berhormat semua untuk berbahas, mengeluarkan hujah bernas. Semua kepentingan rakyat. Kepentingan saya ialah supaya masyarakat ini dapat berjalan dengan baik. Batu, adakah ini peraturan masyarakat juga? Ya, Tan Sri Speaker. Sebagai poin of order di mana yang berhormat? Yang dalam poin 99, Tan Sri Speaker. Sebagai speakers, kita berbahas dalam parlimen ini mengikut peraturan mesyuarat dan juga convention. Kalau convention atau tidak dipatuhi, sungguh pun kita mengikut peraturan mesyuarat, kita perlu penjelasan mengapa convention ini tidak diikuti. Kita perlu diyakini adakah ini untuk kebaikan rakyat. Ada lagi yang berhormat. So kita tidak pasti sekarang. Batu sudah saya dengar sama apa ada Batu kalau berujar. kita convention ini adalah untuk kebaikan rakyat. Ini kita tidak tahu lagi. Kita belum dijelaskan dan diyakin. Itulah sebab kita bangkit isu ini supaya kita dapat penjelasan. Ada lagi yang berhormat mau lecture saya tentang arti peraturan mesyuarat, saya dengar. Sila jemput. Jangan kita bahas mengenai dengan rancangan Malaysia ke-9, ini saja technicality. Ada lagi? Sila. Baik, Yang Berhormat Tan Sri, saya nak minta penjelasan daripada 99 ini. Putusan Tan Sri dikatakannya muktamad. Jadi saya nak minta, adakah muktamad itu bermakna bahawa Tan Sri sudah memperakui bahawa penerangan, pembentangan yang dibuat oleh Perdana Menteri ada kelemahan, sehingga terpaksa membenarkan timbalan Perdana Menteri. Pokok sena pula mau libatkan saya dalam perbahasan. Ya. Kalau saya jawab ini bermakna sewaktu kamu berhujah nanti, saya juga berhak untuk berbahas. Tan Sri nak membenarkan, sudah tentulah kerana ada alasan, ada sebab. Sebabnya sudah tentu ada kelemahan kepada Perdana Menteri, mungkin Perdana Menteri terlupa. Tan Sri yang Ketua, ini Ada memang nak ataupun buat waktu kelemahan. Perdana Menteri Teruskan sajalah. Batu pahat, pokok sena duduk dulu. Di sinilah makanya permasalahan masyarakat 99 itu diadakan. Karena apabila dia tidak jujurkan, maka timbullah interpretasi yang berbeza. Seperti juga dengan ulama-ulama, seperti juga dengan pengamal-pengamal guaman. Masing-masing mempunyai perbezaan yang berbeza. Tetapi pada akhirnya yang memutuskan dalam pembicaraan mahkamah adalah hakim.